وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amama. Alhamdulillah, muslimin muslimat, mungkin ada muslimat dalam hadirin hadirat yang saya hormati. Malam ini insyaAllah kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Fiqhul Aqidah susunan guru dan ayahanda saya Al-Fadhil Ustaz Hadi Al-Gu Ali bin Al-Qundud Hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita sampai ke muka surat 24. Masih lagi membincangkan tentang pembahagian hukum. Selesai kita menerangkan yang pertama iaitu hukum akal. Masih lagi kita dalam rangka menerangkan yang kedua iaitu hukum syarak. Maka dalam kuliah yang lalu telah diterangkan bahawa hukum syarak secara asas boleh dibahagikan kepada dua. Maknanya asalnya hukum bagi kepada tiga. Hukum akal bagi kepada tiga. Hukum syarak bahagi kepada dua lebih dahulu, iaitu hukum syarak taklifi dan hukum syarak yang wad'i. Yang taklifi itu yang masyhur, yang kita selalu dengar lah. Kalau kita belajar ilmu fiqh, kali lagi lah daripada kita dengar yang namanya wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Itu namanya taklif, kerana dia ada elemen memberatkan ke atas seseorang mukallaf itu. Maknanya 4 daripada 5 hukum itu sebenarnya ada tuntutan. Yang wajib dituntut melakukan dengan tuntutan yang pasti, yang putus, tidak ada pilihan, sekira-kira diberi pahala kalau dilakukan dan berdosa kalau ditinggalkan. Yang sunat juga dituntut untuk dilakukan, cuma tuntutan tu tak putus. Maknanya kalau buat diberi pahala, kalau tak buat tidak sampai berdosa. Sementara yang haram, lawan daripada yang wajib, iaitu dituntut supaya meninggalkan. Kan ada satu bentuk tolak di situ, tolabut tarki. Dan dituntut itu secara pasti, secara putus, tidak ada pilihan. Sekira-kira kalau dilakukan juga berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Makruh permulaannya sama seperti haram, iaitu dituntut supaya kita meninggalkan, tapi bezanya dengan tuntutan yang tidak putus. Maknanya kalau dibuat juga tidak sampai berdosa, tapi kalau ditinggalkan itu mendapat pahala. Itu makruh. Yang tengah-tengah tu sepertinya tidak ada tuntutan, sebab dia takhir, dia bagi pilihan. Harus tu terpulanglah, nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Tapi walaupun dia tidak ada satu bentuk tuntutan, tapi digabungkan sekali dengan 4 yang lain, maka dinamakan kesemuanya itu sebagai al-ahkam syar'iyyah al-taklifiyah, hukum-hukum syarak yang taklif. Kemudian kalau kita lihat, kita akan masuk kepada hukum wad'i. Apakah pengertian hukum wad'i itu? Daripada wada'a yada'u, asal maknanya letak. Maknanya ditetapkan begitu atas sebagai satu landasan hukum. Daripada hukum wad'i nanti kita lihat kaitannya dengan hukum taklifi. Jadi diletakkan misalnya sesuatu, dikata di sini hukum wad'i itu ialah hukum yang dihantarkan. Itu terjemahan bahasa lama lah. Biasa wada'a dia akan letak sebagai hantar. Sebab itu dia katakan, ditanya siapakah wadi', siapakah penghantar ilmu ini, penyusunnya. Ataupun dikatakan apakah maudhu' ilmu ini, apakah hantaran ilmu ini. Tapi kalau kita tengok bahasa wada'a yada'u ini ditetapkan atau diaturkan oleh syarak
bagi berlakunya pelaksanaan terhadap setiap hukum syarak yang 5 perkara itu. Ini macam landasan ni. Atas landasan ni nanti berlaku yang 5 yang kita sebutkan awal tadi. Kepada berapakah terbagi hukum wad'i itu? Terbagi kepada 5, iaitu yang 3 yang pertama itu betul-betul landasan, 2 yang akhir itu sebenarnya natijah dia, ya. Iaitu ada yang disebut sebagai sabab, sudah jadi bahasa Melayu. Syarat juga sudah difahami dengan bahasa Melayu. Manik, manik masih lagi tidak dimelayukan, ya. Manik daripada perkataan bahasa Arab mana'a yamna'u, iaitu mencegah. Jadi manik di sini atas isim fa'il yang mencegah. Jadi atas landasan yang 3 ni, sebab gandengan antara sebab, syarat dan manik ini ada atau tidak ada, maka terhasillah sesuatu itu perbuatannya sah, ataupun sebaliknya perbuatan itu batal. Jadi yang 2 tu sebenarnya natijah daripada landasan yang 3. Baik, apakah pengertian sebab? Ini yang kadang-kadang orang macam mental block nak belajar akidah ni, bahasa dia. Cuba kita baca bahasa dia dulu, ya. Sebab itu ialah sesuatu perkara yang lazim daripada adanya, melazimkan ada musabbab, dan lazim daripada tiada sabab, melazimkan tiada musabbab. Tu orang tengah kata balik awal. Apa cerita ni? Lazim, sabab, musabbab. Nak ceritanya mudah saja, kan? Sebab ni sesuatu yang dia ada dia punya kesan dia. Ada sebab, ada dia punya kesan dia. Tak ada sebab, tak adalah kesan dia. Cuma digunakan bahasa lazim. Maknanya mesti kalau ada sebab, ada musabbab dia. Ada cause, ada efek dia. Bila tak ada sebab, tak ada cause, tak ada efek. Dia mesti macam tu. Kaitan dia ada dengan ada, tak ada dengan tak ada. Ada sebab, ada musabbab. Tak ada sebab, tak ada musabbab. Contoh yang mudahnya masuk waktu. Masuk waktu tu bahasa moden. Bahasa lama iaitulah gelincir matahari. Itu kan bahasa lama, gelincir matahari. Dan bila dia terjemah pada Arab zawal, iaitu kan matahari ni satu masa, satu detik dalam satu hari itu dia berada betul-betul tegak di atas kepala dia. Bila dia move lagi, itu dah bergelincir, dia boleh zawal. Maka itulah masuk waktu zuhur. So apa kaitan dia? Maksudnya gelincir matahari tu, jadi katakan zawal tu, zawalus syams tu, itu adalah sebab kepada wajib sembahyang zuhur. Ada masuk waktu, ada hukum wajib. Tak ada masuk waktu, tak ada hukum wajib. Ya, pukul 1 kita sangkau kita, kau kenapa tak main zuhur? Nah, dia kata main apa? Baru pukul 1. Sekarang kan 1.20 berapa baru masuk waktu kan. So tak timbul kita kata kat dia pada waktu yang belum masuk, kita kata kenapa kau tak sembahyang? Sebab tak ada hukum wajib, dia tak ada. Bila masuk waktu baru ada hukum wajib. Kalau kita lihat kepada aspek sebab semata-mata lah, ya, tapi kalau kita ambil kira faktor lain, boleh jadi masuk waktu tapi tak wajib. Misalnya atas orang yang dah kedatangan haid, maka terhalanglah wajib tu. Itu namanya manik, menghalang. Tapi kalau melihat pada diri sebab, ada sebab, adalah musabbab. Tak ada sebab, memang tak ada musabbab lah. Itu pasti. Baik. Apakah pengertian syarat itu? Syarat itu ialah sesuatu perkara yang lazim daripada tiadanya, melazimkan tiada masyrut, dan tidak lazim daripada adanya syarat, melazimkan ada masyrut atau tidak adanya masyrut. Itu apa cerita? Masyrut ni isim maf'ul kan, sesuatu yang disyaratkan. Jadi dia nak bagi tahu apa? Syarat ni kaitan dia negatif. Maknanya kalau tak ada syarat, confirm tak ada yang disyaratkan. Tetapi kalau ada syarat, belum tentu ada yang disyaratkan atau tak ada, itu belum tentu lagi. Tapi kalau tak ada syarat, confirm tak ada. Contoh dia bagi di sini adalah haul. Haul ni syarat kepada wajib zakat, ya. Jadi haul ni kita kata berlalu sempurna 1 tahun, punya syarat yang meletakkan begitu. Kenanya wad'i. Kenapa setahun? Kenapa tak 2 tahun? Kenapa tak sebulan dah wajib zakat? Kenapa tak nombor? Sebab tu ada setengah pada fatwa sampai sekarang.
tak menerima zakat pendapatan sebab tak ada haul. Ya. Kenapa setahun? Sebab itu yang ditetapkan wada'nya. Syarat yang diletakkan begitu. Baik. Kalau tak ada setahun tu, harta tu belum cukup setahun, maka tak adalah wajib zakat. Confirm lah. Sebab benda tu tak ada. Tapi kalau dah berlalu 1 tahun, mesti wajib zakat ke? Belum pasti lagi. Barangkali harta dia tu dah setahun dah dia pegang, tapi cek punya cek tak cukup nisab. Tak wajib lah. Nah, contoh lagi, misalnya syarat tadi syarat wajib boleh jadi syarat sah. Misalnya syarat sah sembahyang adalah salah satunya ada wudu. Bermakna kalau kita tengok pada sudut yang negatif, tak ada wudu, tak adalah sah sembahyang, confirm. Tapi kalau ada wudu, memang mesti sah ke sembahyang dia? Belum pasti. Boleh jadi sah kerana syarat yang lain juga dipenuhi, boleh jadi tidak sah. Misalnya syarat yang lain tidak dipenuhi. Wudu ada, tapi dia sembahyang tak tutup aurat. Sengaja dia tak tutup aurat, ataupun dia sembahyang sengaja dia tu tak menghadap kiblat, ataupun dia sengaja meninggalkan rukun. Jadi walaupun syarat ada wudu tadi atau suci daripada hadas tu ada, tetapi oleh kerana ada faktor lain, maka yang disyaratkan tetap tak ada wudu. Maknanya apa? Senang faham. Syaratnya kalau lihat pada sudut tak ada, confirm tak ada. Tapi kalau lihat pada syarat tu ada, belum tentu ada atau tak ada. Kena kira faktor lain. Tapi bila dia olah dengan bahasa lama, dia jadi macam tu. Syarat ialah sesuatu perkara yang lazim daripada tiadanya, melazimkan tiada masyru'. Kan kita dah mudah faham kan? Sebab dah dihuraikan. Bila tak ada syarat, yang disyaratkan tak ada. Dan tidak lazim daripada adanya syarat, melazimkan ada masyru' atau tidak adanya masyru'. Kalau syarat ada, maksud ada atau tak ada tu belum pasti lagi. Dia sudah bagi contoh hal tadi. Soal jawab. Apakah pengertian mani' itu? Mani' itu ialah sesuatu perkara yang lazim daripada adanya melazimkan tiada yang lain. Dia terbalik daripada syarat. Syarat kalau tak ada dia, tak ada yang lain. Mani' kalau ada dia, tak ada yang lain. Kan? Syarat dia mesti ada syarat, baru ada yang lain. Kalau tak ada syarat, tak ada yang lain. Tapi mani' sebaliknya, kalau dia ada pula, tak ada yang lain. Sebab fungsi dia menghalang. Dan tidak lazim daripada tiadanya melazimkan ada perkara yang lain atau tidak ada. Dia macam terbalik daripada syarat ya. Kalau syarat tak ada, confirm tak ada yang disyaratkan. Kalau syarat ada, belum tentu. Kalau mani' ada, confirm tak ada yang dihalang tu. Ya. Tapi kalau mani' tak ada, mesti ada ke yang dihalang? Belum tentu. Contoh. Seperti dia bagi contoh di sini, haid. Haid itu jadi mani' penghalang kepada wajib sembahyang. Jadi perempuan kalau ada haid, confirmlah wajib sembahyang tu tak ada. Ya, bahkan haram. Maka lazim daripada ada haid itu melazimkan tidak ada wajib sembahyang. Tetapi tidak lazim daripada tiada haid melazimkan ada wajib sembahyang. Atau tak wajib, belum tentu. Dia tak haid, kenapa tak sembahyang? Belum masuk waktu, tak wajib. Baik. Apakah pengertian sah itu? Sah itu ialah sesuatu perkara yang dihukum sah atau dikira lulus. Jadilah, lulus lah. Dan diperakui oleh syarak. Daripada kacamata syarak, dianggap benda itu adil. Seperti dikatakan sembahyang itu sah atau jual beli itu sah. Kalau sembahyang itu sah, maknanya dah selesai lah tanggungjawab dia. Tak perlu dah nak kotor lagi. Kalau pemerintah pun tak perlu dah nak hukum dia atas dasar dia tak sembahyang. Pasal sembahyang dia sah. Berbeza kalau dia kononnya sembahyang, tapi jelas sembahyang dia tidak sah, ditinggalkan rukun misalnya, ataupun tidak memenuhi syarat, maka dalam kacamata syarak sebenarnya tak ada sembahyang. Walaupun dia ada rokok, dia ada sujud, dia ada apa, kacamata syarak tidak ada sembahyang, maka wajib dia ulang. Atau kalau sudah habis waktu, wajib dia qada. Dan pemerintah masih boleh hukum dia atas nama dia itu tak sembahyang. Atau jual beli itu sah. Bila jual beli sah, maknanya adalah
konsekuensnya. Secara umum konsekuen jual beli pindah pemilikan harga kepada penjual dan pindah pemilikan barang kepada pembeli. Kalau tak sah, tak ada. Masih barang tu milik penjual, masih duit tu milik pembeli. Sebab jual beli tak sah. Apakah pengertian batal itu? Batal itu ialah sesuatu perkara yang dihukum tidak sah, lawan daripada sah, atau dikira tak lulus, tak jadi, dan tidak diakui oleh syarak. Seperti dia katakan sembahyang itu batal, kena ulang balik, atau kena qada kerana habis waktu. Maksud daripada kata itu bahawa sembahyang itu tidak diluluskan, tidak diakui oleh syarak, justru itu wajib diulangi kembali. Kesimpulan, hukum syarak yang terdiri daripada 5 hukum taklifi dan 5 hukum wad'i yang tergabung bersama telah menjadi semuanya sebanyak 25 hukum. Macam mana 5 campur 5 jadi 25? 5 campur 5 10, bukan 5 campur 5. 5 kali 5, itu yang jadi 25. Kalau bahasa lama lagi dia kata dipukul 5 hukum wad'i dengan 5 hukum taklifi, maka jadilah 25. Kenapa pukul? Daripada Arab, darab. Kan dulu kita pakai darab, bukan kali. 2 darab, 2, 3 darab. Darab daripada bahasa Arab, daraba. Ringkas kata, contoh. Dalam hukum wajib, satu je hukum, tapi dalam kewajib tu ada 5 hukum wad'i. Pertama, sebab wajib sembahyang. Misalnya zuhur, gelincir matahari. Syarat wajib sembahyang, misalnya masuk waktu. Jadi masuk waktu ni sebab dan juga syarat, ataupun kita katakan, kita ambil contoh lain lah. Syarat wajib sembahyang misalnya Islam, ataupun akil, berakal. Kalau tak berakal, tak wajib sembahyang. Sebab kalau kita ambil contoh masuk waktu, jadi keliru dengan sebab. Masuk waktu tu sebab wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang adalah misalnya berakal ataupun balik. Manik wajib sembahyang, pencegah kepada wajib sembahyang, itu adalah haid misalnya. Baik, bila dilakukan satu sembahyang dengan ada sebabnya dan masuk waktu, dengan penuh syaratnya, dalam keadaan akil, balik, tutup aurat, menghadap kiblat, suci daripada hadas dan sebagainya, dan ternafi manik, maknanya bukan dalam keadaan haid, maka natijahnya sah sembahyang. Itu natijah dia sah. Ataupun salah satu tak jadi. Misalnya dia sembahyang, berwuduk dah, elok dah, tutup aurat, menghadap kiblat, apa semua rukun semua dia buat, tinggal lagi tak masuk waktu, jadi batal. Ataupun dah masuk waktu tapi syarat pula tak dipenuhi, dia sembahyang dalam keadaan tak suci pada hadas, batal juga. Ataupun yang lain dah okey lah, masuk waktu dah, tutup aurat, menghadap kiblat, apa semua dah ambil wudu semua, tinggal lagi haid pula, jadi batal. Jadi sah atau batal tu salah satu daripada 2 natijah kombinasi daripada 3 sebab, syarat dan manik ini. Ini baru wajib, sunat bersama, harus bersama, makruh bersama, haram bersama. Jadi setiap pada hukum taklifi itu ada elemen hukum wad'i yang 5, maka 5 kali 5 25. Hukum adat, senanglah, hukum adat ni senang. Habis hukum adat ni kita berhenti lah, kalau sebut perkara akidah jadi panjang lah. Hukum adat, kan hukum ni adalah isbatul amri au nafyuhu, menetapkan sesuatu atau menafikan, itu namanya hukum. Jadi ada kalanya yang menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu itu adalah akal kita. Akal kita kata mesti ada, atau akal kita kata takkan ada. Ada kalanya yang menetapkan itu syarak, Allah dan Rasul yang tetapkan. Bila gelincir matahari wajib sembahyang zuhur, nak sembahyang kena tutup aurat, kena hadap kiblat, itu Allah yang tetapkan, hukum syarak. Tapi ada kalanya kita tetap dan nafikan sesuatu itu oleh kerana adat. Adat di sini kena hati-hati. Saya baru je baca mesej tadi, ada orang mengajar, kata dia hukum adat ni ibarat adat orang Melanau, adat Bajau, adat itu bukan itu maksud dia.
Jadi hukum adat di sini bukanlah adat orang Melayu, adat orang India, adat orang Cina, adat Temenggung, adat Pepatih, bukan. Adat di sini adalah sesuatu yang ditetap atau dinafikan melihat kepada yang biasa berlaku. Dalam bahasa lama dia kata berulang-ulang cuba. Bahasa lama. Cuba-cuba jadi macam tu, cuba jadi macam tu. Cuba macam mana? Cuba makan, kenyang. Besok cuba lagi makan, kenyang juga. Ya. Ni malam ni saya cuba tak makan, lapar. Besok pagi cuba lagi tak makan, lapar. Jadi oleh itu maksudnya adat. Ada ya'udu ni maknanya kembali. Adat ni sesuatu yang biasa. Maksudnya kembali macam tu lah. Bila kita makan, kembali kenyang. Bila kita tak makan, kembali lapar. Jadi biasanya begitu. Tetapi adat ni dia boleh berbeza. Kita cuba-cuba biasa berlaku macam tu. Sekali-sekala boleh jadi tak berlaku macam tu. Contohnya sekali-sekala boleh jadi kita tak makan tetapi tidak lapar. Boleh jadi sekali-sekala kita makan tetapi tak kenyang. Makan tak kenyang bukan sekali-sekala. Tak bila tu. Sebab selera. Jadi soalan, bagaimanakah ketetapan hukum adat itu dilakukan? Ketetapan hukum adat itu dilakukan dengan 4 cara, iaitu ditambatkan ataupun dikaitkan ada dengan ada, ataupun dikaitkan tiada dengan tiada. Ada dengan ada, tiada dengan tiada. Ataupun terbalik, ada dengan tiada ataupun tiada dengan ada. Contoh yang mudah sangat, iaitu ada dengan ada kenyang dikaitkan dengan ada makan. Kenapa kita tetapkan begitu? Ada kenyang bila ada makan, kerana kebiasaan dia macam tu. Ada hangus bila bersentuh dengan api. Kenapa kau tetapkan macam tu? Sebab biasanya macam tu. Tapi ada kalanya tak berlaku pun hangus tu, dalam bentuk mukjizat, dalam bentuk karamah, dalam bentuk ma'unah, dalam bentuk sihir. Itu namanya khawarik lil adah. Benda-benda yang mencarikan adat. Baik. Ditambatkan tiada dengan tiada, seperti tiada kenyang dengan tiada makan. Ditambatkan ada dengan tiada, seperti adanya lapar kerana tiada makan. Dan yang terakhir, ditambatkan tiada dengan ada, seperti tiada lapar. Kenapa? Kerana ada makan. Saya 3 jenis hukum: akal, syarak dan adat. InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan masuk kepada pengenalan tentang aqidah. Ada soalan-soalan yang berkaitan? Kalau macam apa haid punya kitaran kan, setiap bangsa macam lain-lain. Fikir hukum adat ke? Dia bukan tengok pada bangsa, dia tengok pada diri orang tu. Kebiasaan orang tu. Dia ada, kalau haid kan dia ada cycle yang biasa berapa. So dia nak tengok yang tak biasa tu, dia cuma dia ada perkiraan dia lah. Tapi saya sendiri secara jujurnya, walaupun dah beberapa kali kursus tentang haid ni, masih agak bela juga bila orang tanya tu kadang-kadang. Tapi secara umumnya haid ni dia tempoh biasa ni. Dia hukum adat ni kaitannya dengan syarak. Hukum akal kaitannya dengan akidah. Saya bagi contoh lah kenapa kita kata hukum adat ni ada kaitan dengan syarak. Misalnya orang bila dia bunuh orang lain, dia wajib kisos. Wajib tu hukum syarak, ataupun wajib dia, tapi tak kena kisos. Macam mana? Iaitu secara umumnya kalau dia bunuh dengan sengaja, itu wajib kisos. Kecuali dimaafkan tu datang kemudian lah, asalnya wajib kisos. Tapi kalau dia bunuh dengan tak sengaja, itu hanya wajib dia, tak boleh kisos. Persoalan sengaja tak sengaja ni bukan kerja hati kan? Dalam hati lah kita tahu sengaja tak sengaja. Benda dalam hati mana kita boleh korek buat keluar. Maka pada ketika itu akan dilihat kepada hukum adat. Adat yang digunakan ketika kejadian itu, secara hukum adatnya adakah membunuh atau tidak. Maka kalau secara hukum adatnya alat itu membunuh, maka dia tidak diterima dakwaan dia tak sengaja. Dia ambil pedang samurai, hayun kat leher kawan tu, dia kata saya tak sengaja nak bunuh dia. Pedang samurai secara adat membunuh. Memanglah kalau orang amal ilmu kebal mungkin tak luka, tetapi secara adatnya pedang tu membunuh, maka dianggap dia sengaja.
Tapi dia ambil pembaris kecil satu, pak, mati hamba Allah tu. Tu dia kata saya tak sengaja diterima. Kenapa? Adatnya pembaris tidak membunuh. Pembaris kecil macam tu diketuk biasanya tidak membunuh. Itu nak kaitannya adat tu dengan syarak, akal dengan itu akidah secara umum. Tapi dalam syarak pun perlu pada akal juga. Maksudnya setiap orang untuk memiliki akidah yang betul-betul ni sahih kena ada akal yang cerdas. Sebab tu orang yang tak ada akal yang cerdas kira Kolek. dia boleh taklid lah. Dia bukan tak cuai, dia memang akal dia tak cerdas. Jadi itu dia dianggap dia maafkan sebab dia tak mampu. Tapi akal yang cerdas yang biasa pun sebenarnya sudah boleh faham benda-benda asas akidah tu. Cuma kalau nak pergi pada yang fardu kifayah, yang agak detail, nak tolak syubhat, itu mungkin perlu akal yang cerdas lebih sedikit daripada biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azil ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama taqaddama bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi